السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله العلي اللطيف منزل الوحي الشريف وحامي كتابه من التصحيف وحافظ سننه نبيه صلى الله عليه وسلم من التغيير والتحريف والصلاة والسلام على صاحب القدر المنيف والدين الحنيف حبيبنا وشفيعنا محمد وإمامنا ومقدمنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم العرض والمخيف. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan syafaat kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أصحابه وأزواجه وأهل بيت المطهرين سيدنا فاطمة الزهراء حسن وحسن وعلي مرتضى وجميع ساداتنا علي بعلوي وإلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب سعد الإدروس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, dah sampai mana kita tuan-tuan? Bab apa? Kita rasa masih lagi dalam kunut kan? Masih kunut kan? Sekejap. Baik, kita dah habis daripada kunut. Kunut ni adalah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian berlaku
apabila para sahabat-sahabat ni, mereka ni yang meninggal, mereka yang pergi dakwah sana, mereka yang pergi dakwah sana, mereka yang pergi dakwah sana. Jadi hadis yang berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Baihaqi disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukul qunut hatta faraqal hayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kunut subuh sehingga keluar roh daripada tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis. Kemudian ada hadis lain kata tak. Hadis lain kata cukup Nabi SAW hanya kunut di subuh ketika berlaku musibah sahaja. Ini riwayat satu. Syafi'i kita mengambil daripada hadis Al-Baihaqi yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat subuh sampailah meninggal dunia. Hadis dalam mazhab lain ambil pendapat ni. Ada juga yang mengatakan kunut ni hanya ada pada Ramadan, iaitu pada witir sahaja. Pada witir sahaja. Jadi ala kulli hal, setiap orang yang mengikut daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada setengah orang mereka hanya mengambil. Mereka ni adalah orang-orang zaman sekarang. Mereka hanya mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan sesuatu perkara, hadis sahih sahaja. Menyebabkan mereka-mereka ini telah menghapuskan hampir 3/4 daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilupuskan. Sebab mereka hanya ambil sahih, sedangkan hadis ada hasannya, ada dhaifnya, ada ni. Jadi mereka ambil yang ni semua ni. Sedangkan yang ni lebih banyak daripada yang sahih. Jadi 3/4 hadis dilupuskan begitu saja. Maka dalam masa yang sama, mereka juga menghujani tomohan-tomohan kepada para a'immah al-kubar seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi kesemua imam-imam ini tidak terlepas daripada tomohan, bukan sahaja pada zaman mereka, sampai sekarang ini tomohan mereka dapat, alhamdulillah, semua pahala sampai kepada mereka. Ada kala tuan-tuan begini, peristiwa ni berlaku berbeza-beza. Saya datangkan contoh supaya tuan-tuan boleh mendekatkan kefahaman bagaimana hadis ni berlaku. Contohlah, saya hidup zaman Nabi SAW. Contoh tuan-tuan semua ni hidup zaman Nabi SAW. Baik. Okey. Tuan kena pergi Kufah untuk sampaikan Islam di Kufah. Tuan kena pergi ke Maghrib. Tuan kena pergi ke Yaman, tuan kena pergi ke Somalia, tuan kena pergi sana, tuan pergi sana Maghrib, tuan pergi ke Algeria, tuan pergi ke Libya, tuan pergi ke Mesir, tuan. Okey. Setiap daripada kita ni, bukan semua daripada kita yang benar-benar belajar. Ni sahabat semua ni sahabat Okey, yang ni tukang kayu. Ini ada kambing yang dia nak jaga. Ini adalah tukang rumah. Ini buat kereta, tu buat basikal, tu buat motor. Contoh gitulah. Setiap orang ada masing-masing. Jadi waktu bila mereka dapat hadis daripada Rasulullah SAW ni? Waktu ketika mana Nabi SAW sembahyang, mereka sembahyang bersama dengan
Rasulullah. Baik, satu kali sembahyang Nabi bagi satu hadis contohlah. Satu hadis. Tapi di belakang masjid Nabi ni ada satu rumah disambungkan dengan masjid Nabi. Dinamakan rumah tempat ahli suffah. Ahli suffah. Lebih kurang dalam 80 orang. 70 lebih 80 lah. Okey, mereka ni, bukankah rumah Nabi dalam masjid? Rumah mereka pun bersambung dengan masjid. Jadi mereka ni lah, 80 orang inilah yang faqih, yang alim, yang mufti, yang benar-benar belajar. Mereka ni 80 orang saja. Yang lain ni, yang ni semua ni. Tak. Yang ni kita sembahyang sama-sama dengan Rasulullah, kita dapat hadis straight daripada Rasulullah. Okey. Jadi apabila zaman Nabi wafat, sahabat-sahabat ni semua pergi serata muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hafal daripada Rasulullah 50 hadis contoh. Dia ni hafal daripada Rasulullah 70 hadis, itu 80 hadis, itu 100 hadis, itu 1000 hadis, itu 2000 hadis, itu 8000 hadis. Ikutlah. Okey. Jadi apabila setiap orang ni pergi mana-mana, pergi pusing ke mana-mana, jadi zaman sahabat habis. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in inilah baru bermula ilmu berkaitan hadis. Barulah nak bermula kita nak kena kumpulkan hadis. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali akan menghantar seorang penulis, pencatat, untuk pergi berjumpa dengan semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di serata muka bumi Allah. Semata-mata apa? Nak kumpulkan berapa hadis-hadis. Kadang-kadang sama aja. Kadang-kadang yang ni dengan yang ni dengar sama. Time yang sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis, yang ni ada, yang ni pun ada. Contoh. Jadi dua hadis, dua kalimah yang sama, maka tolaklah satu. Ambillah satu hadis. Begitulah kadang-kadang hadis berulang-ulang dan sebagainya. Ada kalanya sahabat-sahabat ni mereka tak ada pula bagai Al-Quran ni kan, kita kena baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kita tak boleh baca Ar-Rahimur Rahman. Boleh tak? Tak boleh kan? Ar-Rahimur Rahman boleh tak? Tak boleh. Tapi hadis Nabi boleh. Sebab yang kita baca tadi Ar-Rahmanir Rahim itu kalam Allah. Kalam Allah, tak boleh ubah. Tapi bila hadis, yang ni semua sahabat ni, semua ni sahabat. Jadi apabila contohlah, kita ni ada masalah besar ni. Rom dah kumpulkan 40,000 tentera di Mu'tah untuk nak serang kita. Ataupun selepas itu daripada peristiwa-peristiwa, ada tak siapa-siapa daripada kita yang dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu berkenaan hal kita sekarang ni? Ada tak? Jadi sahabat-sahabat ni semua, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan gini. Baik. Kadang-kala sahabat ni dia tidak sampaikan kepada kita seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lafaz daripada mulut
Asy-Syarif. Tidak. Bahkan para sahabat kadang-kala dia memberikan makna kefahaman dia akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tu boleh pakai tak? Makna yang sama. Hadis tu boleh pakai. Jadi hadis ni dia berbeza-beza. Sebab nak kumpulkan hadis, sebab itu kadang-kadang Imamul Bukhari dia pergi berjalan ribuan kilometer semata-mata satu. Sebab apa? Sebab kawasan dia dengan Mekah, dengan Madinah, dengan jauh. Bukhari ini dia asal daripada atas, daripada Tantan, Turkistan, Gohit Gostan, Setan, apa semua itulah. Atas tu, dia belah-belah atas. Jadi dia nak ke bawah ni jauh. Hadis ni banyak di antara negara Arab, Kufah, Syria, Jordan, itu semua banyak para sahabat. Jadi anak-anak murid mereka tabi'in. Anak-anak murid mereka tabi'in. Jadi pengumpulan hadis ini bukan suatu yang senang, ia sesuatu yang sangat-sangat susah, dan ianya sangat-sangat detail di dalam menghukumkan hadis ini sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu', ataupun tidak boleh dipakai dan sebagainya. Baik. Ada setengah daripada kaum-kaum yang ada di masyarakat Malaysia sekarang ini, mereka menghukumkan hadis dhaif itu adalah palsu. Kita kena faham, palsu adalah suatu rekaan yang disandarkan kepada Rasulullah. Itu palsu. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyaq'ud maq'adahu fil nar. Barang siapa yang mendustakan aku dengan sengaja, maka tempatnya di dalam neraka telah disediakan. Okey. Jadi orang yang menipu status hadis, apakah termasuk di dalam orang yang menipu Nabi SAW? Termasuk di dalam orang yang menipu Rasulullah SAW. Sebab itu dalam syariah ni, dalam ilmu pengajian, bukan semua orang dia boleh pakar dalam semua ilmu. Tak ada. Kita belajar semua ilmu. Foundation daripada semua ilmu kita belajar. Tapi untuk pakar dalam satu ilmu, itu memakan masa yang lama. Tetapi boleh tak? Boleh. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Baik. Sunnah ketika sujud. Masya-Allah. Baik, 257. Sujud di dalam bahasa Arab memberi erti merendahkan hati. Satu. Sujud dengan erti hormat. Sujud dengan erti memuliakan. Sujud dengan erti merendahkan diri. Baik. Kalau kita kira daripada kesemua makna sujud, apakah sujud ini dengan erti kata menyembah Allah? Okey.
Tadi yang saya cerita sujud dengan erti kata rendah diri, sujud dengan erti ni semua ni adalah dalam bahasa Arab. Erti dalam bahasa Arab ni, sujud boleh erti dengan erti yang banyak. Okey. Apabila sujud dengan erti yang banyak, maka kita nak tengok apa itu sujud di dalam solat. Apakah sujud dalam solat merendahkan hati? Apakah sujud dalam solat itu apa? Apa tadi saya cakap lagi tadi? Lupa dah. Menyembah tu betul lah. Menyembah dalam sujud lah. Okey. Baik. Kemudian ada satu kisah dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Ta'ala cerita pasal sujud. Apa? Usjudu li Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu wahai para malaikah, wahai mereka-mereka yang ada makhluk langit, sujudlah kamu kepada Adam. Baik. Sujud di dalam Al-Quran ini, apakah dengan erti kata sujud yang sama ketika kita solat? Ataupun sujud yang macam mana? Boleh ke malaikat sujud kepada Adam? Makhluk sujud kepada Adam dengan erti kata ibadah? Tak boleh, haram. Jadi sujud sujud malaikat kepada Adam ni sujud apa? Sujud menghormati, merasa kagum. Apabila malaikat ini ditanya, malaikat, pokok tu nama pokok apa? Entah, Allah Ta'ala tak ajar pun aku. Kata Adam, itu pokok mangga lah malaikat. Jadi malaikat merasa ajaib kerana Adam ni baru je dicipta, tapi dia ada ilmu yang banyak. Jadi malaikat merasa ajaib, maka kata Allah, usjudu li Adam, hormatilah Adam kerana keilmuan yang ada padanya. La ilaha illallah. Masya Allah. Baik. Jadi sujud di dalam Al-Quran dengan erti kata menghormati. Jadi sujud yang kita nak sujud, yang kita perbincangkan sekarang ini adalah sujud di dalam salat. Baik, apakah maksud sujud? Sujud itu maksudnya adalah orang yang mengerjakan salat meletakkan dahi di tempat sujud. Meletakkan dahi di tempat sujud. Itu dinamakan sujud. Baik. Tuan-tuan, dalam beberapa kes, tuan-tuan pernah tak? Kadang-kadang kita sujud, kita tak kena pun pada sejadah. Kita sujud di buntut orang. Faham? Contohlah, seseorang, masjid ni dah tak boleh nak tampung, dah terlalu padat. Jadi kalau kita soft, ikut soft ni, dia akan jadi lagilah tak cukup. Betul? Jadi kita pendekkan soft, jadikan separuh. Jadi banyak lagi soft. Okey. Ketika kita separuhkan, kita kecikkan soft, kita separuh, jadi kita orang yang belakang ni sujud dekat depan, sujud dekat mana? Sujud kat kaki. Betul? Sujud kat kaki, kadang sujud kat buntut, sujud kat, ikutlah. Betul tak? Sebab dah terlalu padat. Ini berlaku dalam sujud. Jadi apakah syarat? Sujud itu mesti
kena kepada tempat sujud ataupun sujud ini boleh kena mana-mana. Boleh faham? Jadi para ulama mengatakan sujud ni syarat dia mesti kena dahi. Dah settle masalah. Mesti kena dahi. Tempat sujud ni belum tentu. Tempat sujud belum tentu. Kadang-kala kamu sujud dekat sini, betul. Kadang-kala kamu sujud dekat kaki orang yang ada di depan kamu, betul. Kadang-kala kamu sujud dekat buntut orang yang ada di depan kamu. Dah terlalu pack. Saya pernah semayang tuan-tuan, kita sujud ni tuan-tuan dekat dia punya apa? Dah terlalu pack. Nak buat macam mana? Semayang nak jamaah. Sebayang je lah. Jadi begitulah keadaan. Jadi syarat dia mesti dahi saja. Dah. Baik. Apabila kita sembahyang, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat. Nabi kata, lihat aku sembahyang. Lihat aku sembahyang. Lihat. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Nabi mesti diajar oleh Jibril. Betul? Apa yang dibuat oleh Nabi SAW, salat diajar oleh Jibril. Mesti adalah dalil datang daripada Al-Quran. Jadi mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Suratul Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, abdikan diri kepada Allah lah, buat baiklah, mudah-mudahan kamu berjaya. Mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi dalil wasjudu, dalil yang kita guna untuk nak mengatakan sujud adalah rukun daripada rukun salat. Baik. Sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, thumma asjud hatta tatma'inna sajidah. Kata Nabi SAW yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kemudian sujudlah sehingga kamu kemudian rukuklah sehingga kamu itu tama'ninah di dalam rukuk kamu. Kemudian bangunlah, i'tidal, sehingga kamu berdiri. Kemudian sujudlah sehingga kamu itu tama'ninah di dalam sujud kamu. Itu hadis berkenaan dengan bahawa sesungguhnya sujud ada dalil daripada Al-Quran, ada dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita nak sujud tuan-tuan, sujud ada
syarat yang perlu diikuti, kalau tidak batal sujudnya. Yang pertama, sujud itu kalau nak sah sujud mesti i'tidal kita, rukuk kita sah. Baru sahnya sujud. Kalau i'tidal kita batal, maka seluruh solat di selepasnya semuanya batal. Bukan batal, tidak sah lah. Boleh faham? Baik. Jadi, kata para ulama, syarat untuk sah sujud mesti sah sebelumnya. Baik. Yang kedua, apabila kamu tunduk untuk nak sujud, itu syarat dia jangan niatkan selain untuk sujud. Jangan pula kamu sujud itu disebabkan ada palang yang kamu nak elakkan. Kamu sujud kerana ada palang yang kamu nak elak. Ada orang yang nak memukul kamu, kamu sujud. Jadi sujudnya kamu kerana nak mengelak daripada terkena kayu, maka sujudnya kamu tidak sah. Sujud sahaja. Artinya penggerakan daripada berdiri tadi tu i'tidal sampai ke sujud ni, gerakan kamu ini tidak sah. Maka kena kembali balik kepada i'tidal, ke sujud kembali. Boleh faham? Tu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kena tamakninah di dalam sujud. Ada satu permasalahan. Apabila kita i'tidal, kita sujud. Sujud ni tuan-tuan, jangan bergerak-gerak. Apabila sudah melekat, tak boleh nak angkat balik. Angkat balik, batal solat. Contoh, Allahu Akbar, sujud. Batal solat. Dahi ni dah lekat, terangkat. Angkat dia ketika mana kamu nak duduk di antara dua sujud sahaja. Jadi angkat, turun balik, batal solat. Dahi boleh faham Baik. Seterusnya, tamakninahnya kamu itu perlu yakin. Perlu yakin. Semua dalam amalan kita ini perlu kepada keyakinan. Tanpa yakin, tidak sah salat. Jadi tamakninah yang kita nak tamakninah di dalam sujud ini, perlulah yakin bahawa seluruh tubuh badan berhenti sebentar. Tangannya, kakinya, matanya, apa semua contohlah. Mata tak adalah. Berhenti sebentar. Kalau boleh hatinya berhenti sekejap. Contoh je tu. Kemudian syarat selepasnya, sujud dengan 7 anggota. Dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut, kedua perut tapak kaki. Perut tapak kaki, bukan tapak kaki, perut dia. Baik. Ini 7 anggota yang perlu untuk kita
sujud padanya. Tetapi permasalahannya, soalannya adalah, apakah apabila kita kata sujud kepada 7 anggota, yang pertama dahi. Mana itu dahi, tuan-tuan? Mana itu dahi? Dahi ini semua yang berada di bawah. Ni rambut ni. Ni dahi, betul? Dahi ini bila dia kata sujud di atas 7 anggota, dahi salah satu, maksudnya apakah kita kena sujud kepada kesemua dahi atau memadai sedikit daripada dahi? Macam mana, tuan? Sedikit kan ataupun semua? Tuan, mana yang boleh lah? Contoh, kalau kita tutup kita luka lah dekat sini, contoh kan, plaster, jadi kita ikat. Jadi untuk pengetahuan, syarat dia 1 juzuk daripada anggota. 1 juzuk. Di mana sahaja di dalam lingkungan anggota, 1 juzuk daripadanya memadai, sudah cukup untuk melekat di tempat sujud. Cukup memadai. Azan ke? Cepat betul azan. Pengurusi lewatkan sikit azan, pengurusi. Apa ni? Tak apa. Jadi kita sujud, kalau contoh sini dah tertutup balut, jadi kita sujud ni memadai dengan sengitkan kepala, tetapi dengan syarat dalam lingkungan anggota. Boleh faham? Dahi mana? Ni dahi. Dalam lingkungan ini boleh sujud di salah satu juzuk daripadanya, memadai. Itu kata dahi. Yang kedua apa? Tapak tangan. Perlu tak kita sujud kepada kesemua tapak tangan? Ataupun contoh, saya nak bumping, saya pun buat macam ni. Contoh sujud macam tu, boleh tak? Boleh. Kan saya kata 1 juzuk daripada anggota. Mana anggota tapak tangan? Ni semua ni tapak tangan, betul? 1 juzuk daripada tapak tangan. Tapak tangan tak? Tapak tangan lah tu. Semua ni kan tapak tangan. Memadai tak? Memadai. Baik. Apa lagi? Azan. Terlupa. Azan. Sila. Bukan, dia bila sedap dia tak sedar pula.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربنا صغارا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. Baik. Sujud dengan 7 anggota dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut. Lutut kita sakit, lutut kita bulat tu kan, lutut. Maka salah satu daripada juzuk kena di tempat sujud memadai. Jadi kaki kita sengit sikit, boleh? Boleh. Yang penting kena sujud. Baik, yang seterusnya adalah kedua perut tapak kaki. Bukan tapak kaki, jari kaki kan? Kan? Jari kaki kan? Tapak kaki jenuh nak buat. Macam ni dah bagus. Ada bahasa Melayu yang boleh diperbetulkan. Kedua perut jari kaki. Okey. Kemudian begitu juga dengan jari kaki. Jari kaki ni kalau ikut ke semua 5-5. Tapi memadai dengan satu juzuk daripada tapak kaki, tapak jari kaki. Boleh kalau masa kata contohlah. Ini yang 1 ni 2 3 4 sakit. Kita yang elok ni saja. Jadi kita pun sengitkanlah sikit. Yang penting kena dekat tempat sujud dah, memadai. Baik. Kemudian dikata dekat sini itu syarat yang selepas, syarat yang ke-7, yang ke-8. Bukan. Belum lagi. 1 2 3 4 5. Itu baru syarat ke-5. Syarat ke-6. Hendaklah dahinya itu terbuka, tidak tertutup. Sebab itu kalau kita perasan mak-mak kita dulu, ayah-ayah kita jangan rambut panjang-panjang. Nanti solat tak sah. Bukannya solat tak sah, dia saja disuruh apa? Jangan rambut panjang je. Solat tak sah tu sebenarnya sah. Sebab satu juzuk daripada dahi ni kalau kena memadai. Jadi kalau katalah orang tu rambut dia panjang. Ya rambut lah ni. Kan? Rambut dia panjang macam ni. Jadi dia sujud. Allahu Akbar. Kalau kena satu juzuk daripada dahinya dekat ni, sah. Gitu. Dia tak ada masalah. Cuma orang-orang tua-tua dulu dia buat tu atas dasar sebab kamu tak tahu, aku pun tak tahu. Aku dengar-dengar cerita. Jadi aku ajarlah kepada anak-anak aku. Macam itulah. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7, tidak sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ini kena faham betul-betul. Baik tuan-tuan, kena faham. Sekarang ni boleh tak saya ni Syiah, contoh, astaghfirullahalazim, okey, ni batu Karbala, kunci kereta, batu Karbala, saya pun sujud di atas batu Karbala, sah ke tak sah salat?
Okey, ni cerita hukum ni, kita bukan cerita dengki apa tak. Hukum. Ini batu Karbala. Saya pun solat Allahu Akbar. Solat Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Saya sujud kat batu. Sah ke tak sah? Apa dia? Tak. Saya ambil batu, saya letak. Okey, tengok. Yang kata tidak sah ni adalah sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Ini saya bergerak kan? Okey, tengok. Dia akan berlaku gini. Siapa yang pakai gini? Dia akan berlaku apabila, ini kan dia bergerak dengan gerakan saya. Betul? Kain ni. Okey. Tapi kain ni, apabila saya sujud, dia mengganggu saya sujud di atas dia. Solat saya tidak sah. Sujud saya tidak sah sebab saya bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan saya. Batu tadi gerak tak dengan gerakan saya? Sah tak sujud di atas batu? Settle masalah. Tak kira lah apa-apa pun lah. Ini saya nak bagi contoh je. Okey. Jadi jangan pula tengok orang sembahyang pakai batu Karbala tu, batal solat. Jangan. Relax, bagilah dia sembahyang dulu. Tak apa. Okey lah. Taik lembu kat sini. Taik lembu kat situ. Tempat sujud kamu ni. Macam dah sujud. Sujud ke situ. Sujud ke? Contohlah gini. Maksudnya elak je. Bau tak batal. Baik. Okey, faham Okey, dia ada satu lagi masalah. Ni. Mana tadi? Ni. Wire ni Tengok tuan-tuan tengok. Wire ni dia akan bergerak dengan gerakan imam sampai tahap mana? Sampai tahap sini je. Betul? Situ tak gerak. Yang bergerak dekat sini. Betul? Okey, yang sana tak bergerak sini je bergerak. Okey. Setiap najis yang ada di tempat pergerakan kita, yang bersambung dengan kita, batal solat kita. Faham? Contoh seperti tahi cicak. Tahi cicak tu ada di dalam lingkungan yang bergerak dengan tali yang bergerak dengan gerakan kita. Sampai sini. Tahi itu ada kat sini. Kita menggerakkan dan kita menanggungnya, batal solat kita. Tapi kalau tahi itu ada dekat sini, batal tak solat? Sebab apa tak batal? Sebab tidak bergerak dengan gerakan. Tu dia. Jadi faham Okey, dan last, yang syarat yang ke-9 adalah ketika mana kita sujud. Contohlah, kita sujud di atas batu kerikil. Kita kat sungai lah contohlah, nak sembahyang. Jadi kita sujud sikit je, sakit dengan sakit dahi kan. Tak boleh. Mesti kena. Bukan hentak, jangan hentak lah. Tekan. Mesti kena tekan. Jadi syarat yang ke-9 daripada sujud, menekankan
dahi. Sebagai contoh, kalau kita sujud di atas bantal. Bantal tu kan besar. Sujud di atas ni. Tak boleh. Mesti kena press sampai penghujung dia. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya atas kursi tak payah sujud lah. Tak sujud lah, tapi sujud duduk lah. Jangan sujud berdiri. Okay. Baik, kita buka soalan. Belum lagi. Saya belum cerita sunnah lagi. Saya cerita syarat dia. Baik, kita buka soalan. Episod akan datang, insyaAllah. Episod akan datang kita akan cerita pasal hidung. Baik, ada soalan lain? Tak ada soalan, kita akhiri dengan doa insyaAllah. Apa? Emas, okey. Tak boleh. Bagi wanita pakai. Jual. Ambil duit dia. Ada pakai? Tak boleh. Laki tak boleh pakai emas. Bilik. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Dia macam ni. Sunnah untuk solat adalah lelaki di depan, perempuan di belakang. Sunnah. Tetapi kalau dah rumah kecil, sembahyang kat depan, perempuan dekat belakang, kat bilik air terus. Contohlah. Jadi nak sembahyang kat mana? Sembahyang kat sebelah je, tak ada masalah. Jadi ada permasalahan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke sebelah depan, ke tak ada. Ikut je. Ikut kesesuaian tempat, ruang. Sebab ada benda yang kita boleh lakukan sunnah. Ada benda, ada tempat yang tak boleh kita nak buat sunnah. Sebab terlalu kecil sangat, press sangat. Ada 10 orang, tempat tu boleh masuk 5 orang je. Macam tu. Baik, ada soalan lain? Semua faham berkenaan dengan sujud, faham Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.